Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. InsyaAllah kita akan memulakan perbincangan kita pagi ini. Sekarang sudah 7.15 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Nak check saya punya suara okey ke? Kadang-kadang ada boleh ya? Jelas ya? Okey. Okay. Assalamualaikum Dr. dan sahabat semua. Salam. Tahniah kepada rakan-rakan kita yang telah pun bersama untuk memulakan perkongsian kita ya. Kita sekarang ni masih lagi berkongsi untuk melihat kalimah-kalimah di dalam Al-Quran yang dibangunkan daripada 3 huruf akar alif, mim, nun yang menumpukan kepada konteks beriman ya. Alif, mim, nun dalam Al-Quran bukan saja membincang tentang beriman atau diguna pakai dalam bentuk beriman, dia juga digunakan dalam bentuk makna yang lain ya, seperti berasa aman ya, ataupun dalam mempercayai seseorang, itu pun menggunakan 3 huruf akar yang sama dan kata dasar yang sama, iaitu aminah. Tetapi sekarang ni kita hanya fokus kepada penggunaan aminah dalam bentuk beriman ya. Kita lihat di dalam Al-Quran, apabila Allah nak membincangkan isu beriman, aminah tadi digunakan dalam bentuk wazan keempat, bukannya wazan pertama ya. So saya kongsikan terus skrin untuk perkongsian kita pagi ini. So di sini terdapat lebih kurang berapa? 537 kalimah aminah yang digunakan dalam bentuk wazan yang keempat ya. Asal 3 huruf akar dia lah alif, mim, nun. Kalau saya besarkan sikit ya, ini adalah root ni, maknanya huruf akar dia ialah alif, mim, nun. Kemudian alif, mim, nun ni digunakan dalam bentuk wazan keempat ya. Ini post V4 ni maknanya wazan fa'il, kalimah fa'ilun iaitu kata kerja dalam bentuk wazan yang keempat. Ya, berapa kali digunakan dalam Al-Quran? 537 kali. Sekarang ni kita muka surat yang pertama ya. 1 hingga 50. Maknanya kalau kita tengok di bawah ni ya, kita adalah baru muka surat yang pertama di sini. Ya, so bermakna kalimah alif huruf akar alif, mim, nun yang digunakan dalam bentuk beriman ya, ada banyak muka surat ya. Kalau tuan-tuan tengok di sini, kalau tekan belah kanan ni, dia akan terus ya, boleh membawa kita kepada muka surat yang seterusnya ya. Banyak muka suratnya. Jumlah dia berapa? 537 kali. Kali itu bermakna apa? Kalimah-kalimah tu adalah digunakan berulang kali ya. Kita akan tengok sebenarnya berapakah jenis-jenis kalimah tu dan dalam bentuk apa ya. Semuanya sekarang ni dalam wazan yang keempat ya. Yang bermula dengan ayat pertama di dalam Al-Quran ialah di sini sini surah
An-Nisa ya, tapi sebenarnya dia sepatutnya Al-Baqarah ya. Kenapa dia pergi ke sebab muka surat berubah, okey. Dia muka surat 1. Dia sepatutnya Al-Baqarah ayat ke-3. Inilah kalimah yang pertama digunakan di dalam Al-Quran dalam bentuk yu'minuna ya. Okey, saya akan gunakan leksi logos untuk berkongsi dengan tuan dan puan-puan macam manakah kalimah yu'minuna ni terbentuk ya. Untuk membentuk kalimah-kalimah ni, sekali lagi saya ingatkan tuan-tuan kena rujukkan kepada template ya. Template yang ni dipanggilkan QHS vocabulary template ya, Quranic vocabulary template. Dan yu'minuna nanti saya akan menggunakan acuan mana yang ni ya, yuf'ilu ni. Wazan keempat. Mana dia? Ni dia yuf'ilu yang ni ya. Wazan keempat yang ni, iaitu fi'il mudhari' maklum wazan keempat ya. Perhatikan ya, kita menggunakan acuan yuf'ilu untuk membentuk kalimah yu'minuna ya. Okey. So saya kopikan ni dulu untuk membuat rujukan yang kita sebenarnya nak melihat macam manakah kalimah yu'minuna ni dibangunkan ya di dalam Al-Quran. Saya gunakan leksi logos ni, kopikan di sini. Ya, itu dia kalimah yang kita nak lihat ya di dalam Al-Quran tu, yang digunakan tu apa sebenarnya ya kalimah ni, supaya kita mengenal dia ya. So saya buatkan untuk mengenal dia secara detail. Saya memperjelaskan dia dalam bentuk pembentukan kalimah ya. Bahasa Inggeris dia word conjugation ya. Conjugate tu maknanya membentuk ya kalimah dalam bahasa Arab. Ilmu ni dipanggilkan ilmu tasrif ya, tasrif. Jadi kita mulakan dengan apakah 3 huruf akar di sini. Kita sudah mengenal daripada sini 3 huruf akar ada di sini ya, iaitu alif, mim, nun ya. Alif asingkan dia ya, sebab 3 huruf akar tu di ayat ni dia sudah digabungkan menjadi minah ya. Kita asingkan dia jadi alif, mim, nun ya. So jangan ikut yang ni dia sambung, tak boleh ya. Dia sepatutnya root letters kena asingkan dia ya. Dia belum lagi kataan. So kita ambil alif, mim dan nun. Itu dia ya. Itu 3, kita panggilkan dia apa? 3 huruf akar. 3 root letters ya. Daripada 3 huruf akar tu dia perlu dibentukkan kata dasar, basic word ya. So daripada basic word lah segala kalimah-kalimah berkaitan dibentuk. Sebab tu kena ada kata dasar dia ataupun basic word ya. So untuk membentuk basic word. Okey, tadi saya tak mute kan ya. Mana nak mute all lah. Okey. Tuan boleh tanya tuan? Assalamualaikum doktor. Doktor termute doktor juga ni. Kami tak dengar. Mute. Okey. Okey. Baru dah unmute balik. Apa Haji Mazlan nak bertanya ke?
Boleh apa? Biar saya selesaikannya dulu ya. Okey, macam mana nak membina kata dasar? Ialah kita ambil 3 huruf akar ni. Itu cara dia. Copy dia. Kemudian gabungkan dia ya. Gabungkan dia, tapi sebelum kita gabung tu, alif ni hendaklah ditukarkan kepada hamzah qata' ya. Hamzah qata'. Jadi kita tukarkan dia kepada hamzah qata'. Itu dia. Sebab alif tu adalah huruf illah ya. Jadi apa kita buat? Gabungkan dia. Dia menjadi gabungan tapi perlu dibariskan ya. Itu dia caranya. Alif mim nun ni kita gabungkan dengan syarat alif ni huruf illah, kita tukarkan kepada hamzah qata' ya, sambung dengan mim, sambung dengan nun, kemudian kita letakkan baris ya. So dalam konteks ni baris hamzah qata' adalah baris atas ya, mim tu baris bawah dan nun tu baris atas ya. Okey, di manakah kita dapat aminah ni? Nanti tuan-tuan sebenarnya boleh rujuk ke dalam korpus itu sendiri ya. Di sini kalau saya nak tunjukkan ya, di mana tuan-tuan boleh pergi dekat Quran Dictionary ini ya, Quran Dictionary. Okey, dia akan tunjukkan seluruh kalimah dan juga dia nyatakan di awalan ni ya, iaitu yang ni sebenarnya alif ya, bukannya hamzah qata', alif mim nun, dan diberikan form one verb ni aminah. Ni dia adalah kata dasar dia ya. So aminah ni juga dalam bentuk fi'il madhi wazan 1 yang ejaan kata dasar pun sama dengan fi'il madhi wazan 1 ya, tetapi dia tidak memberi makna fi'il madhi wazan 1 ya, dia hanya kata asas saja ya. So balik kepada yang tadi, kita semula ke wazan keempat, kumpulan wazan keempat di sini. Okey. So saya ambil mana-mana di sini. Lepas tu saya pilih concorder ni untuk mengumpulkan hanya senarai yang di dalam kumpulan kata kerja wazan keempat saja kita nak bahaskan ya. Ini ayat tadi iaitu yu'minuna di dalam surah Al-Baqarah ayat ketiga ya. Okey. So sekarang kita nak menunjukkan pada tuan-tuan macam apakah yu'minuna ni, macam mana cara kita nak memahami, kita kena buat pembentukan dia ya. So alif mim nun adalah 3 huruf akal membentuk kata dasar. So kata dasar sudah ada makna ya. So kita kata kat sini aminah ni maknanya sebab dia masih lagi dalam wazan, dalam bentuk wazan 1, dia belum lagi wazan keempat ya. So dia boleh mengambil percaya. Percaya kita kena guna gunakan jawi ya. Fa, ra, ca, alif, ya. Ya, percaya. Belum lagi beriman ya. Dia baru percaya makna dia. Ya. Dan dalam makna lain ya, kadang-kadang dia membawa bawa erti aman ya. Aman kita gunakan alif min alif nun. Aman maknanya apa? Tenang, tidak ada gangguan ya. Berasa aman, itu yang dimasukkan dengan aman di sini. So kita boleh masukkan dalam makna tadi ya. Amin, aminah bermakna percaya ataupun berasa aman. Okey, kemudian membentuk, bila nak membentuk perkataan yang membawa erti beriman ataupun iman,
ataupun berimanlah yang bersangkut paut dengan iman. So dia kena menggunakan wazan yang keempat, ya. Bentuk wazan keempat tadi saya dah tunjuk pada tuan-tuan. Apakah acuan dia? Ialah untuk yu'minu, ya, untuk yu'minu ni, untuk yu'minu dia mengambil acuan yang ini, ya. Ni wazan keempat, yuf'ilu. Ni dia, ya, acuan yuf'ilu, ya. Kalau saya boleh highlightkan, jadi sekurang-kurangnya nampak. Saya highlightkan warna yang cerah sikit, ya. Warna apa? Warna warna hijau tu, ya. Warna hijau ni. Yang ni tukarkan warna supaya dia tidak mengganggu. Warna biru biasa, ni dia. Yang ni, ya. Yuf'ilu. Ni acuan yang kita akan gunakan untuk dalam pembentukan tu, ya. So kita masukkan acuan tu ialah yuf'ilu. Sebab dia adalah wazan yang keempat, ya. So nak membentuk yu'minu, kalimah ni kita mengenal dia, kita boleh kenal, ya. Maknanya kalau kita nak bagi penerangan kepada yu'minuna tu, dia adalah apa? Adalah fi'il mudhari' mim dad alif ra ain. Fi'il mudhari', mudhari' ada dua, ya. Lihat di sini, mudhari' ada maklum, ada majhul, ya. So pastikan mengenal bentuk yang betul, ya. Jangan keliru, ya. Jangan pergi ambil majhul, ya. Sebab situ yu'minuna dia active verb, ya, perbuatan yang dilakukan secara conscious, ya, secara aktif oleh seseorang itu. So dia adalah maklum. So dia di sini, ya, bukannya yuf'alu, ya. Dia adalah yuf'ilu. Jadi dia adalah mudhari' yang maklum, ya. Okey. Lihat, maklum banyak, ya. Tengok seluruh kolom ni maklum, ya. So perlu mengetahui wazan dia, ya. Kena masukkan wazan dia sekali. Kalau tak sebut wazan, masih lagi sama-sama, ya. Sebab banyak, maklum banyak. Ada berapa sini? Ada 3 di sini, dan di sini ada 2 hingga 10, ada berapa lagi tu? Ada 9, ada 11. Ya, 10 campur 2 semua sekali dalam 12, ya. 12 bentuk, ya, maklum saja. Yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu, yufa'ilu, yufa'ilu, dan seterusnya sampai yastaf'ilu. Jadi kenapa dia berbeza? Kerana wazan yang berbeza. Jadi kena nyatakan sekali wazan dia apa, iaitu wazan yang keempat, ya. So kena nyatakan dalam penerangan tu wazan, ya. Kalau tidak dia masih lagi sama-sama, ya, tak jelas. Masukkan wazan keempat, ya. So bermakna dia adalah fi'il mudhari' maklum wazan keempat, ya. Kemudian kalimah ni dia ada gender dia, ya. Gender dia ialah sama ada muzakkar ataupun muannas. Kalau tambahan waw nun di hujung tu, itu menunjukkan dia jamak muzakkar, ya. Ataupun muzakkar yang jamak, ya. So kita masukkan gender dia, jantina dia sekali, iaitu muzakkar. Okay. Kemudian bilangan dia bila ada waw nun dia adalah jamak. Okay. Dan akhir sekali dia mengambil nun bari hadapan dan diikuti waw nun, makna ini adalah jamak marfu', ya. Makna ini adalah i'rabnya yang marfu'. Ya, fi'il mudhari' ada 3 i'rab, ada marfu', ada mansub, ada majzum. So pastikan kita mengenal.
Yang waw nun menunjukkan dia marfu', bukannya mansub, bukannya majzum, ya. So kita masukkan sekali i'rab dia iaitu marfu'. Waw ain. Itu dia, ya. Ini penjelasan kepada yu'minuna, ya. Yu'minuna adalah fi'il mudhari' maklum, wazan keempat muzakkar jamak yang marfu'. Okey. Bila kita melihat pembentukan nanti, dia akan mencerahkan lagi pemahaman kita yang kita terangkan dalam bentuk yang di atas tu, ya. So kita lihat di sini, ya. Kalau dia mengambil, bila kita gunakan acuan wazan keempat, maka dia akan membentuk kalimah ini. Itu confirmlah dia adalah apa? Wazan fi'il mudhari' maklum wazan keempat. Kalau kita silap menggunakan acuan, dia tidak akan menjadi kalimah ni, ya. Maknanya sama ada acuan tu salah ataupun pengenalan kita yang salah, ya. So kita confirm kalau betul dua bermakna, confirmlah yang ini adalah fi'il mudhari' maklum wazan 4 muzakkar jamak yang marfu' sebab kita menggunakan acuan yang sama, ya, itu yuf'ilu. Okey. So dengan menggunakan acuan ni, Aminah tadi kita masukkan ke dalam yuf'ilu ni, ya. So fa ni ganti dengan hamzah qata', ain ganti dengan mim, lam ni ganti dengan na, ya. Lam ganti dengan na. Jadi bila fa berganti dengan hamzah qata' tu akan sukun, ya. Saya besarkan. Macam mana nak menggunakan acuan ni, ya? Tengok di sini ada 3 huruf di dalam kata dasar ni. Masukkan hamzah qata' ni ke dalam fa, maknanya dia mengganti ke fa, jadi hamzah qata' tu akan mengambil baris yang sukun. Huruf kedua ialah mim. Mim ni dimasukkan ke dalam ain ni, jadi mim akan mengambil baris bawah ikut baris acuan, ya, dalam acuan, bukan baris di dalam kata dasar, baris dalam acuan, ya, sebab dia nak masuk ke dalam acuan ni. Lepas tu nun akan menggantikan lam, jadi nun tu akan mengambil baris hadapan, ya. So daripada situ kita akan lihat dia akan membentuk apa? Di sini ialah hamzah qata' yang sukun bermula dengan ya dululah, ya, ada ya tu, ya baris hadapan, diikuti dengan hamzah qata' yang sukun, mim baris bawah dan nun baris hadapan. Itulah apa kata terbitannya, ya, dalam menggunakan aminah, ya. So inilah hasilnya, maka kita ikutlah, ya. Ya baris hadapan, okey. Lepas tu hamzah qata'. Hamzah qata' ni, ya, berbaris sukun, ya. Sukun. Lepas itu mim mengambil baris mengambil alif ain, so mim baris bawah. Okey. Nun mengambil alif lam. Jadi nun tu akan mengambil baris dhammah. Okey. Lihat di sini, ya, pada asalnya ejaan dia yu'minu dalam bentuk hamzah qata' ni berkaki alif, sebab sini dia berkaki alif. Tetapi apabila dia membentuk yu'minu di sini, hamzah qata' ni perlu ditukarkan kaki dia, ya. Dia perlu ditukarkan kaki dia kerana dia ya sebelumnya adalah baris dhammah. Ya sebelum hamzah qata' tu berbaris dhammah. Jadi hamzah qata' di sini perlu ditukarkan kaki. Dia tidak boleh lagi mengambil kaki alif, ya. Kopi, saya nak kopi kat sini, bawa ke sini. So hamzah qata' sini tidak boleh mengambil kaki alif lagi sebab sekarang ni ya berbaris hadapan, so kaki kepada hamzah qata' ni perlu
ubah kepada waw, bukannya alif ya. So saya akan tukar ni kepada hamzah qata' yang berkaki waw yang ni. Ya, dan dia adalah sukun, sakinah. Itu dia ya. So kata dasar mengambil acuan yuf'ilu, dia akan membentuk kalimah yu'minu, tetapi kaki kepada hamzah qata' tu perlu ditukarkan kepada waw, bukannya alif. Sebab ya ni baris dhammah. Kalau ya ni baris atas, dia boleh mengambil kaki alif. Ya, kalau ya baris atas, hamzah berkaki alif. Kalau ya baris dhammah, hamzah berkaki waw. Itulah jadi yu'minu. So yu'minu ni masih lagi singular ya, sebab dia masih lagi default ni singular. Tetapi ayat ini kalimah dalam Al-Quran tu ialah jamak. Jadi kena buat perubahan daripada yu'minu ni, jadikan dia dalam bentuk yang jamak. Jadi apa kita buat? Kita ambil yu'minu tambah waw nun. Ya, untuk menjamakkan yu'minu, kita tambahkan waw dengan nun yang berbaris atas. Itu saya buat step by step ya. So apabila kita tambah ni, kita gabungkan dia ya. Kita gabungkan dia ya, gabungkan dia senang saja. Kita copy sekali lagi, bawa ke sini, buangkan tanda campur ni lah, itu untuk menggabungkan dia ya. Jadi dah dia yu'minuna ya, yu'minuna ya. Jadi ini sama dengan kalimah yang kita nak lihat ya, nak bincangkan di dalam ayat itu, iaitu yu'minuna ya. Dalam ayat itu apa dia? Di sini allazi yu'minu nabil ghaibi wa yuqimu nas-salata. Ini dia ayatnya. So inilah macam mana kalimah dalam ayat tu yang dibentuk daripada alif mim nun ya. So itu ya, saya besarkan sikit supaya tuan-tuan dapat melihat dengan jelas ya. Okey, yu'minuna adalah fi'il mudhari' maklum wazan keempat. Muzakkar jamak yang marfu'. Macam manakah yu'minuna dibentuk adalah daripada alif mim nun, 3 huruf akar dia, menjadi kata dasar amina yang bermaksud percaya atau aman ya. Tetapi untuk membentuk makna beriman perlu menggunakan bentuk wazan yang keempat. Jadi dia menggunakan acuan yuf'ilu ya. So yuf'ilu tu di mana? Kita ambil daripada template ni, yang ini yang warna hijau ni ya, yuf'ilu. Jadi inilah acuannya ya. So dengan menggunakan acuan tu, kita masukkan amina ni ya, hamzah qata' mim dengan nun ke dalam acuan ni. So dia akan membentuk yu'minu, bermula dengan ya baris depan, fa sukun bermakna hamzah qata' yang sukun, ain baris bawah bermakna mim baris bawah, lam baris hadapan bermakna nun yang baris hadapan. Sebab 3 huruf dia apa dia? Hamzah qata', mim dengan nun ya. Okey. Tetapi di sini hamzah qata' berkaki alif, sedangkan ya tu baris dhammah. So kena buat perubahan di sini, kerana di dalam Al-Quran apabila huruf sebelum hamzah qata' tu berbaris hadapan, hamzah qata' tu perlu mengambil kaki waw ya, bukannya kaki alif. So tukarkan kepada kaki waw dan tambah waw nun untuk menjamakkan dia ya, menjamak. Sebab yu'minu ni adalah mufrad, singular ya, sedangkan dalam Al-Quran tu bukannya singular, bukannya seorang yang beriman tu adalah ramai ya. Apa buktinya ramai? Ya, kita lihat pada isim mausul dia ni ya, allazina ni, allazina untuk isim mausul yang jamak ya, yang ada nun tu. Kalau seorang singular dia allazi tanpa nun. Ya, so ini buktinya
yang ya orang-orang yang di dalam ayat itu dimaksudnya orang-orang yang maknanya ramai, jamak. Jadi yu'minu tadi perlulah ditambahkan waw dengan nun, ya. Kenapa waw nun? Sebab dia adalah marfu', ya. Dia fi'il mudhari' yang marfu' kena tambah waw nun, tidak boleh tambah waw alif ziyadah, ya. Jadi tambah waw nun, jadilah yu'minuna, ya. So apabila kita selesai itu kita boleh menterjemahkan dia, ya, iaitu apa? Yu'minuna adalah okey, ya fa'il ya dengan waw nun bermakna mereka, ya. Mereka, ya kaf, mereka, ya, iaitu ramai, ya, bukannya seorang. Kalau seorang dia, kalau yu'minu di sini dia. Tetapi kalimah tu yu'minuna dah ada waw nun, maknanya mereka. Mereka fi'il mudhari' kita masukkan sentiasa, ya, sebab perbuatan mudhari' dalam marfu' ialah berterusan. Sentiasa, okey. Sentiasa apa? So daripada Amina yang percaya tadi mengambil wazan keempat, dia sudah bertukar makna kepada beriman, ya. Beriman. Kalau kita nak letak di sini pun boleh, ya. Apabila dia sudah membentuk kata terbitan tu sebenarnya perlu kita memberi makna, ya, sebab dia sudah berubah dengannya pembentukan wazan tu, makna dia sudah sudah berubah, ya. Di sini kita boleh beri makna kepada kata terbitan yu'minu tu apa dia? Iaitu sini singular, ya. Iaitu kita letak dia sentiasa. Okey, kita boleh pinjam sini, copy je. Dia sudah fi'il mudhari' ada sentiasa, kemudian beriman. Ba, ro, hamzah qata' berbaris bawah, bukan baris, ambil hamzah qata' yang berkepala alif. Lepas tu ya, mim, alif, nun. Itu dia. Makna yu'minu ialah dia sentiasa beriman, ya. Dengan penggunaan wazan keempat, ya, yang percaya tadi sudah bertukar kepada beriman, ya. Kalau masih lagi wazan satu, dia tidak memberi makna beriman, dia hanya memberi makna percaya sahaja, ya. So itulah impact, ya, penggunaan wazan keempat di dalam bentuk fi'il mudhari', ya. Jadi so daripada dia sekarang ni sudah jadi jamak, makanya dia ni tukarkan kepada mereka, ya. So mereka sentiasa beriman. Jadi itulah makna kepada yu'minuna, ya. Mereka sentiasa beriman, ya. Itu. So kalau saya nak bawa ke, let's see whether boleh bawa ke bawah supaya dia sentiasa beriman. So kita bawa ke bawah lah. Okay. Saya akan kopikan ni, bawa ke bawah supaya kita nampak dalam satu paparan, ya. So saya copy ni, bawa ke bawah. Lepas tu paste. Okay. Supaya kita nampak dalam satu muka, ya. So yu'minu yang bermakna dia sentiasa beriman, kemudian ditambah waw nun menjadi yu'minuna, sudah membawa erti mereka sentiasa beriman, ya. Jadi itu lengkaplah. Sudah kita sepatutnya bila kita membuat dua perkara ni, buatkan penerangan dia dan buatkan pembentuk kalimah dia tu, jadi kita akan lebih mengenal, ya, dan kita boleh memberi makna kepada kalimah tu, iaitu mereka sentiasa beriman, ya. So bila kita sudah mengenal makna ni, kita boleh pergi kepada ayat tadi dan kita boleh boleh
memasukkan makna kalimah tu di dalam ayat itu, ya, iaitu allazina adalah orang-orang yang yu'minuna, sentiasa mereka sentiasa beriman, ya. Jadi bila kita memberi makna kepada ayat di sini, orang-orang yang sini mereka sentiasa beriman. Jadi sebenarnya mereka tu dalam terjemahan Melayu tak perlu digunakan dua kali, sebab orang-orang yang tu juga bermaksud mereka. Jadi kita boleh terjemahkan sebagai orang-orang yang sentiasa beriman, ya. So gabungan allazina yu'minun ni kita boleh terjemahkan sebagai orang-orang yang sentiasa beriman, ya, walaupun pada asalnya ada mereka. Mana dia tadi ada mereka, ya, tapi bila kita membuat ayat kita boleh ubah suaikan ayat tu supaya dia tidak berulang dua kali, ya. Jadi orang-orang yang sentiasa beriman bil ghaibi, bi itu adalah dengan harfun jar, al ghaibi adalah isim yang majrur bermakna perkara-perkara yang ghaib, ya. Kemudian wa yuqimuna, dan mereka sentiasa mendirikan, ya. Wa yuqimuna tu ialah mereka sentiasa mendirikan apa dia yang dirikan, as-solata, iaitu sembahyang. Jadi as-solata ni adalah objek kepada wa yuqimuna ni, dia menjadi maf'ulun bih, sebab itulah ta mabutah ni mengambil baris atas menunjukkan i'rab as-solata tu adalah mansub, kerana semua maf'ulun bih, ya, kalau tidak ada peranan yang lain dia akan mengambil mansub dan ditandakan dengan baris atas, ya. Jadi itulah konteks yu'minuna di dalam ayat, ya, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata di dalam Al-Baqarah ayat yang ketiga, ya. Ya, so kalau kita lihat di dalam Al-Qurannya, ialah kita pergi ke ayat di sinilah belief ni, so dia akan tunjuk ke ayat yang sepenuhnya, iaitu ayat yang ketiga Al-Baqarah tu, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqu. Itulah keseluruhan ayat yang ketiga di dalam Al-Baqarah, dan yu'minuna tu adalah kalimah yang ini, ya. So lihat dalam penulisan Rosam Osmani, tanda sukun adalah kepala ha, bukannya yang bulat, ya. Yang bulat ni kerana apa? Bulat ni sebab keyboard ni dia tidak ada kepala ha, ya. So dia keyboard yang lama dia tak ada lagi kepala ha. So kita hanya boleh menggunakan tanda sukun yang bulat saja, ya. Tapi tuan-tuan kena faham, yang bulat tu sebenarnya adalah kepala ha, dinamakan kepala ha, ya. Jadi kalau kita menulis tangan kita boleh buatlah kepala ha, ya. Ini keyboard dia tak boleh. Itulah kalimah yu'minu, ya. Jadi saya ingat sampai di sini saja untuk perkongsian kita pagi ini, ya, dan kita akan sambung besok dengan kalimah yang seterusnya, ya. So yu'minuna, tuan tengok diulang sekali lagi, so kita tidak perlu lagi membincangkan kalimah yang sama kerana dia adalah penggunaan kalimah yang sama, ya. Begitu juga di sini, cuma konteks ni bila kita membahaskan ni kita kena bawa sekali harfun nafiah la tu, ya, la yu'minuna. Sebab la ni menandakan tidaklah, ya. La yu'minuna ni bermakna the negation, ya, dia negatif, ya, tidaklah mereka beriman. Tu, ya. Bila ada la, so bila kita membahaskan yu'minuna ni kena bawa dia sekali lah, jangan tinggalkan. Kalau tidak dia, kita ingat makna dia mereka sentiasa beriman, tidak, ya. Di dalam ayat tu maksud dia mereka sentiasa tidak beriman, ya. So besok kita akan terus kepada kalimah amanna, ya, sebab yang ni dia sama. Tiga-tiga ni adalah sebenarnya kalimah yang sama, ya. So kita akan
besok tunjukkan macam manakah pembentukan amanah ni, ya. Dan kalau kita cukup masa, kita akan teruskan dengan amanu yang dua ni, ya, adalah sama, ya. Kalau kemungkinan besok kita boleh buat 2 kalimah sekali dengan cara yang sama, iaitu dengan menunjukkan, menerangkan apakah kalimah itu, dan kita akan buatkan pembentukan kalimah tu supaya tuan-tuan boleh melihat dengan lebih jelas, ya, apakah sebenarnya kalimah itu, insya-Allah. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor.